Assalamualaikum, semangat. Apa khabar sahabat-sahabat di social media Instagram? Okey, selamat kembali ke bersiaran di live bersama Syamsul Bahri Breakfast Network. Okey, terlebih dahulu saya mohon maaf sebab saya punya live lambat sikit, sepatutnya pukul 11, sekarang 11.23. Saya baru saja habis satu Zoom meeting yang sepatutnya habis pukul 11 tapi terlajak sampai 11.23. So, saya akan share hari ni. Kita nak ada orang yang bertanya, kita mungkin boleh bincang share sama-sama. Tetapi sementara tunggu orang semua join. Hari ni hari yang ke-28 saya punya 21 days challenge. So hari ni saya nak share satu topik yang tadi saya share dalam Zoom tadi, iaitu awet muda. Ini topik yang menarik ya. Awet muda ni, apa awet muda? Awet muda ialah umur kita lebih muda daripada umur kita yang sebenar. Contoh, umur saya 58 tahun, minggu lepas 21 bulan. Dah 58 tahun 4 hari ya. Tetapi hakikatnya saya baru dalam 40 tahun. 40 lebih ya. So, itu dipanggil awet muda ya. Kita lebih muda daripada umur sebenar. Manusia ni, tubuh kita ni, setakat ni lah saintis kaji, tubuh kita ni dibina untuk hidup selama 138 tahun. Tubuh kita dibina untuk bertahan selama 138 tahun. Tapi disebabkan pemakanan, gaya hidup tu, maka kita ramailah orang yang mati di umur usia muda Yang mati tu dah selesai dah. Tapi yang malangnya, dia muda tetapi dia seperti orang tua Jadi awet muda ni, umur lebih muda daripada umur kita sebenar. Dia ada ciri-ciri dia Bukan saya salah cakap. Dia ada 4 ciri-ciri yang dipanggil umur anti penuaan lah Mana kita lebih muda daripada umur kita sebenar. Dia ada 4 ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang pertama adalah kulit Ciri-ciri yang kedua adalah jantung. Ciri-ciri yang ketiga adalah otak. Ciri-ciri yang keempat, tenaga seksual. Jadi 4 ciri ni diguna pakai untuk sukat ataupun untuk nilai sama ada orang itu lebih muda daripada umur dia sebenar. Jadi ciri-ciri ni sebenarnya ada mesin, ada alatan yang untuk boleh check Tapi saya nak share ni bagaimana kita boleh kenal diri kita ni awet muda ataupun awet tua. Kita lebih tua daripada umur kita. Lebih tua daripada umur kita, contoh umur kita 55 tapi kita nampak macam umur 70 tahun. Itu lebih tua daripada umur kita. Ataupun ada orang dia lebih muda daripada umur dia. Dia umur 55 tahun tapi dia seperti seorang berumur 45 tahun. Jadi 4 perkara ni Assalamualaikum selamat datang ke saya punya live. Hari ni nak share tajuk awet muda. Kalau nak dengar baru nak mula. Awet muda ni 4 ciri dia ni, kulit, jantung, otak dan tenaga seksual Jadi saya nak kupas kulit. Kulit ni, kita nak tahu kita muda. Pertama, dia lembap Dia lembap. Dia tidak kering. Macam nak tahu kita kering tidak? Bila kita garu ni, dia jadi warna putih, berdebu. Itu dia dah kering Jadi kalau dia macam tu, kita garu macam ni tak ada itu dipanggil awet, dah semakin tua. Tua daripada usia sebenar. Tapi kalau yang muda daripada usia dia sebenar, dia ni lembap dan dia tidak kering. Pertama. Keduanya, kulit kita ni dia anjal. Dia tak apa ni? Contoh saya selak sikit tangan saya ni. Bila kita tarik macam ni, dia kembali pada saiz asal dia. Itu bermakna kita lebih muda daripada usia kita sebenar. Kalau kita tarik ni, dia lambat nak kembali pada asal, itu dipanggil kita lebih tua daripada usia kita sebenar. Jadi kita cara dia macam tu. Tapi yang paling ketara sekali sebelah bawah arm ni. Bawah arm ni kita tengok kelebih atau tidak peha kita. Dari situlah kita lihat sama ada kita lebih muda daripada usia kita sebenar. Jadi untuk kita lihat perkara ini,
cara dia satu, minum air lah. Air kita minum sehari 3 liter air. 3 liter air ni mencukupi untuk kita supaya kulit kita ni sentiasa fluffy, sentiasa lembab, dia anjal, Jadi itu salah satu cara-cara. Dan minta maaf, uban tidak termasuk dalam ciri-ciri awet muda, ataupun umur lebih muda daripada usia sebenar. Jadi saya ada satu produk, ini produk yang saya pasarkan, Agicera, Agicera ni dia menemui satu bahan utama dipanggil ceramosite. Ceramosite ni diekstrak daripada gandum. Ceramosite ni adalah sumber ceramide kulit kita. Kulit kita perlukan ceramide ni. Dia dapat daripada gandum yang diekstrak dipanggil ceramosite. Ceramosite ni teknologi daripada Italy. Jadi bila ekstrak, kita dapat dalam produk kami ada ni dalam bentuk serbuk, kita letak di bawah lidah. Kita gunakan untuk kita lebih muda daripada umur kita sebenar. Jadi salah satu dalamnya adalah ceramosite. Memang untuk kulit. Kita makan kulit ceramosite ni, dibuat kajian. Produk ni bukan ceramosite yang raw, ceramosite yang telah dicampur dalam produk Agicera ni. Mereka buat clinical studies. 15 hari kita amal setiap hari, dia akan jadi lembab. Kulitnya akan jadi anjal. Jadi ini salah satu produk yang saya recommend untuk kita kekal muda, lebih muda daripada usia kita. Dalam ni juga ada bunga sakura, ekstrak bunga sakura. Ekstrak bunga sakura ni juga bagus untuk kecantikan kulit. Kulit akan jadi lebih anjal, lebih lembab, dan lebih elastik. Maknanya dia balik kepada asal. Bila kita tarik tu, dia balik kepada asal. Dan dalam ni ada berries, mixed berries. Mixed berries ni juga sangat bagus untuk kulit. Dia salah satu enjin anti penuaan, menghalang kita lebih tua. Jadi dalam ni ada 8 ramuan. Semua ramuan ni kebanyakannya semua membantu menjadi lebih muda daripada usia kita sebenar. Kita dalam ni ada buah delima, kita ada jenemnya, kemudian kita ada minyak olive oil, di ekstrak. Hi everybody, Jadi semua ramuan ni sangat sesuai untuk masalah kulit. Jadi memang ketara, ramai orang guna, dia kulit dia semakin cerah. Dia bukan putihkan kulit, tapi semakin cerah sebab dia membersihkan kulit. Dan kulit kita akan tambah lembab dan lebih sihat. Jadi ini salah satu produk yang boleh membantu kulit kita lebih muda daripada usia sebenar. Dan kita galakkan minum air 3 liter sehari. Okey. Seterusnya, perkara yang kedua, jantung. Ini sangat bagus. Jantung ni, kita nak tahu kita ni lebih tua daripada usia kita, kita naik tangga. Kalau rumah kita 2 tingkat, kita naik tangga, kita tengok tingkat 1 ni, kita nak naik 1 tingkat je, kita termengah-mengah ataupun kita naik dengan pantas dan tidak rasa termengah-mengah, tercungap-cungap. Kita naik tangga, itu berhenti sekejap, 2 nak tangga, 3 nak tangga, berhenti. Tarik nafas, orang panggil tarik nyawa. Tarik nyawa sampai dia. Kalau kawan saya kata lidah terjelir bergulung-gulung, dia kena gulung balik masuk dalam mulut. Itu tarik nyawa teruk sangatlah. Jadi itu kita lebih tua daripada usia kita. Jadi jantung ni, saya ambil contoh saya sendirilah, saya tak nak cerita orang lain. Umur saya 58 tahun, tapi jantung saya seperti orang muda. Saya boleh naik 2 tingkat, 3 tingkat, masih lagi steady. Masuk 4, 5 tingkat baru panting. Itu biasalah sebab dah banyak tingkat. Jadi tingkat ke-4, tingkat ke-5. Dan saya boleh lancar, laju lagi. Saya boleh panjat sampai ke tingkat 15. Dan saya Alhamdulillah, saya rajin hiking, ikut kawan-kawan hiking. Saya dah naik gunung yang paling tinggi dalam 1,400 meter. Lebih kurang dalam 3,000 kaki lebih lah. Itu yang paling saya dah cuba. Dan saya boleh berjalan 20 km pergi dan balik. Kalau dari rumah saya nak pergi KLCC 10 km jalan, dia kena lencong sikit lah. Daripada saya duduk di Batu Cave di Kampung Batu Muda, saya jalan ikut Sentul Pasar, dan saya masuk Cokit, saya pergi lencong masuk ke Kampung Baru. Dari Kampung Baru saya gunakan Jabatan Saloma tu sampai ke KLCC.
9 km lebih, 9.5. Jadi saya pusing sikit KLCC tu jadi 10 km. Jadi saya balik sampai ke rumah saya 20 km. Saya dah buat. Dan saya dah juga naik gunung yang masa saya naik 1300 1400 meter tu, juga lebih kurang dalam 20 km pergi dan balik, ya. Sebab dia laluan landai. Jadi itu jantung kita ni, nak tahu kita muda atau tua, jantung kita sihat, ya. Kita jantung ni cara dia senang lah. Kita exercise, jalan kaki 15 minit ke 30 minit sehari, setiap hari lah, paling bagus. Kalau kita tak boleh buat selang sehari, sekurang-kurang seminggu 3 kali, ya. Tapi saya recommend hari ni jalan 1 jam, esok jalan 15 minit, lepas tu ulang balik 1 jam, lepas tu 15 minit. Cari masa yang sesuai, jalan, ya. Dan pastikan bila jalan you bawa air dalam botol, ya. Dan sentiasa minum. Bukan nak minum banyak, dia minum sikit bagi basah tekak. Dan jangan sampai kita dahaga, ya. Jadi jantung kita kuat, ya. Kita boleh nak cara dengan exercise, dan kita kena banyakkan belajar pernafasan, ya. Dan kita kena terpaksa makanlah beberapa produk, ya. Saya, kalau you nak pergi farmasi, you cari produk CoQ10. CoQ10 ni dia bagus untuk jantung. Dia CoQ10 ni, jantung kita begini, lebih kurang besar penumbuk. Dia CoQ10 ni akan berada di luar jantung. Tugas CoQ10 ni, sebab di luar jantung kita ni ada elektrik, ya, yang menyebabkan jantung kita sentiasa pump walaupun kita tidur. Kita tidur, jantung jalan. Kita jalan, jantung jalan. Kita berlari, jantung jalan. Kita mandi, jantung jalan. Bila jantung tak jalan, kita pergi jalan. Jalan masuk kubur, ya. Jadi CoQ10 ni pergi farmasi lah. Saya tak jual produk CoQ10 ni. Dia macam electric pulse, dia macam bateri. Jantung kita ni ada elektrik yang menyebabkan jantung kita sentiasa berdenyut. Ya, jadi sebab tu kalau orang ada masalah sakit jantung tu, dia pakai bateri, dia paste bateri tu. Bateri dia, fungsi dia tu hantar elektrik lah, supaya jantung kita kekal macam tu, ya. Jadi CoQ10 fungsi dia sama macam bateri tadi tu. Tapi kena amal lah, ya. Dan produk yang saya jual ni, AG Sera, dalam ni dia ada Hiptolif, extract daripada hydroterosol. Hydroterosol ni singkatan dia Hiptolif, extract daripada buah zaitun. Dalam ni ada 14 sachet. Satu sachet tu bersamaan dengan 10 biji buah zaitun. Kalau you tak nak makan ni, boleh you beli buah zaitun, you makan sehari 10 biji. Ataupun minyak zaitun sehari 500 ml. 500 ml tu air mineral botol kecil tu, ya. You sehari minum minyak zaitun banyak tu. Bukanlah terus sekali tonggam, you sikit-sikit lah, tapi sehari banyak tu. Jadi, tapi tak lalulah tekak minyak zaitun ni. Tekak kita tak sanggup makan, dan kita tekak kita memang tak selesa lah. Dan nak makan buah zaitun pun kita tak biasa makan. So you ambil ini sedap. Dia hanya kemam di bawah lidah. Dia ada ekstrak buah zaitun, hydroterosol ni sangat bagus untuk jantung, untuk kita punya pembuluh darah. Dia akan pecahkan lemak-lemak pembuluh darah kita. Saya ada satu sahabat saya ni, dia ada 6 blockage pembuluh darah dia. Saya tak boleh bayangkan lah. Selalu 4 blockage, 3 blockage pun dah teruk dah. Dia 6 ni, tapi dia 6 tu di pembuluh yang sama, tak salah saya. Kalau dia pembuluh lain-lain, injap kita ada 4 pembuluh tu, jantung kita ni. Kalau setiap satu-satu tu jadi masalah besar. Tapi dia di satu pembuluh tu ada 6 sumbatan. Jadi dia memang muka dia pucat. Dia jalan penat. Dia jalan sekejap dia penat. Dia nak daripada rumah dia keluar, nak naik kereta pun dah penat. Dia masuk bilik air, dia mandi, kita gosok-gosok, itu pun dia dah penat, ya. Jadi dia amalkan ni, selepas sebulan dia mula tidak pucat dan mula boleh berjalan jauh sikit. Dan dia mula walking, jalan. Mula-mula nak jalan tu penat, jadi tak berapa sangatlah jalan. Tapi sekarang dia boleh jalan dalam 1 jam sehari. Dia amalkan ni, ya. Jadi orang lebih muda daripada usia, jantung dia mesti kuat. Jantung kuat. You nak test simple je, you naik tangga. Itu cara mudah nak test. Kalau you termengah-mengah naik tangga, then bagus. Tapi orang yang dah berusia ni, 50 tahun ke atas, saya advise you, kalau hari hujan, kan daripada kedai kita nak lari ke kereta kita selalu berlari. Jangan larilah. You just walk. Biarlah basah. Jangan lari sebab nanti jantung terkejut, ya. Beberapa kes kita ada artis yang meninggal mengejut di RNR dan di airport seorang tu,
Sebab mereka berlari. Seorang tu dia lari nak kejar kapal terbang, dia dah terlambat. Jadi dia termengah-mengah, dia duduk dan dia terus meninggal di kerusi tu. Seorang lagi ni dia, saya tak nak sebut nama lah. Dia di RNR dekat highway, plus highway tu. Dia berhenti kereta, dia nak lari pergi toilet. Dia lari sebab dia tak tahan sangat. Dia lari. Jadi dalam perjalanan lari tu, dia sampai dekat toilet, dia ada nampak kursi, dia duduk sekejap, dia terus habis. Jadi kita, kecuali you memang dah biasa exercise lari kan, dan banyak kita dengar atlet-atlet di atlet sukan pun juga dia jantung dia ada masalah. Sebabnya dia, walaupun dia aktif, jantung dia kuat, tapi dia pemakanan dia tak betul, menyebabkan dia banyak pembuluh darah yang tersumbat. Jadi yang ini dia double. Satu, dia kuatkan jantung. Kedua, dia betulkan pembuluh darah you. Jadi you, bila pembuluh darah kita tersumbat, sebenarnya darah bawa oksigen. Bila kita sedut, darah ni akan ambil oksigen melalui bola-bola dalam paru. Dia ambil oksigen dan oksigen ni akan hantar ke jantung kita dan seluruh anggota badan kita. Dan dia datang balik ke badan, ke jantung, ke paru-paru kita dalam keadaan tidak ada oksigen. Kita tarik nafas balik, dia dapat oksigen. Jadi bila pembuluh darah tersumbat, darah tak boleh sampai dengan baik ke jantung kita, menyebabkan jantung kita tak ada oksigen. Jadi itu menyebabkan jantung kita makin lama makin lemah. Dan kalau darah pergi ke otak tidak bawa oksigen juga, dia akan jadi satu penyakit, dipanggil cerebrovascular, pembuluh darah yang tersumbat di dalam otak. Kalau pecah tu dia stroke lah. Okey, jadi ini jadi keamalan. Okey. Kedua, otak. Awet muda, orang lebih muda daripada usianya, otak ni cara kita nak kenal. Macam mana kita nak kenal? Dia tidak pelupa. Kalau dia pelupa, pegang kunci, cari kunci. Itu dinamakan awet tua. Dia lebih tua daripada usia dia sebenar. Dia pegang kunci, dia cari kunci. Dia pakai cermata, dia cari cermata. Nampak tak cermata ayah? Itu lebih tua daripada usia dia. Jadi dia nak jadi awet muda, otak ni mesti cergas, mesti alert, tidak lupa, dan masih lagi tidak nyanyuk, mana boleh ingat banyak perkara, diingat-ingat nama semua tu. Jadi otak ni dia perlukan 3 perkara. Pertama, dia perlukan oksigen. So what you do, sebab tu you kena jalan. Tadi bila kita berjalan, jantung kita kuat, automatik otak kita juga akan jadi elok. Sebab bila kita, jantung, otak perlu oksigen. Oksigen yang dibuat secara macam tu, panting. Jadi barulah oksigen sampai ke otak. Kalau kita duduk diam macam ni, kita bernafas dengan perlahan, dia sampai tapi sedikit. Sebab tu dalam Islam kita sujud yang lama ni, dia akan, darah akan mengalir ke otak. Darah yang mengalir ke otak, darah yang beroksigen. Sebab tu bila kita sujud, kita kena sedut, bernafas, jangan tidak bernafas. Kadang orang dia malah nak bernafas sebab sejadah tu berbau. Jadi kita kena bernafas. Satu, dia bagus untuk resdung, kemudian dia bagus untuk otak. Jadi kena sujud. Sebab tu kalau orang yang bukan orang Islam, dia kata yoga ni salah satu amalan dia, dia terbalikkan kaki dia atas, kepala di bawah. Dia gunakan dinding untuk sandarkan kaki dia, dan kepala di bawah. Dia buat beberapa minit. Itu dalam kaedah yoga. Sebab dia nak paksa darah tu turun ke kepala. Jadi dalam Islam kita ada sujud. Tapi lagi satu cara, kita exercise. Bila kita exercise, kalau kita buat 15 minit, dia tak cukup lagi. Tapi lama-lama dia akan naik. Kita akan lama-lama. Jadi kita kena sentiasa macam itu adalah oksigen yang akan dibawa ke otak. Jadi bila oksigen bawa ke otak, jadi kita akan jadi alert, kita akan jadi aktif, kita akan jadi cergas. Sebab tu kalau kita lihat mantan Tuan Mahathir yang sekarang berada di IJN, kita doa supaya dia sembuh. Dia adalah orang yang selalu berjalan kaki. Sebab dia nakkan otak dia alert. Yang kedua, otak ni perlu exercise. Tetapi kalau otot kita bina badan, kita angkat berat apa semua, tapi otak ni exercise dengan membaca. Kena kerap membaca buku. Bacalah. Tapi sebagai orang Islam, baca Al-Quran. Lagi bagus. Baca Al-Quran, yang lagi bagusnya kita baca sekali dengan diberi tafsir. Sebab baca Al-Quran, dia adalah daripada kanan ke kiri. Tafsir, kiri ke kanan. Jadi otak kita jadi aktif. Kiri, kanan, kiri, kanan ni. Jadi lama kita aktif. Dan kita baca buku.
Baca buku ni, ramai orang dia kata aku malas baca buku sebab aku tak ingat. Dan aku tak faham. Buku-buku ni kadang tak faham. Salah pemikiran begitu. Buku ni, kita baca. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke live saya. Buku ni kita baca dalam bukan untuk kita ingat ataupun kita jadi pandai, bukan kita nak ambil exam. Kita baca buku ni, tujuan dia kita biar otak kita ingat sendirilah. Kita tak perlu nak ingat, nak ambil nota, tulis kan. Macam saya baca, saya suka menulis. Sebab saya memang mencari poin-poin ilmu untuk saya share. Sebab saya bercakap, saya public speaker, saya trainer, saya motivator. Jadi saya coach. Jadi saya kena sentiasa membaca dan saya tulis. Saya ada buku latihan murah-murah gini je. Saya ambil nota, tulis ya. Jadi ini nota yang saya tulis ya. Sebabnya saya nak berceramah, nak kongsi dengan orang. Tapi kalau kita sebagai biasa-biasa, kita membaca tak perlu menghafal. Kita tak perlu ingat sebab kita tidak ada exam. So what we do, kita just baca. Otak kita very smart untuk capture perkara-perkara yang kita baca. Kita akan perasan bila kita berbual dengan kawan-kawan kita, kita tahu knowledge ni. Aku tahu knowledge ni. Sebab apa? Sebab kita membaca. Kita tak perlu menghafal. Kita just baca. Dan satu buku, kalau buku yang tebal-tebal tu, ada setengah-setengah buku tebal. Kita tak perlu baca daripada cover to cover. Kalau bagus, baca cover to cover lah. Tapi kita boleh select chapter tu, kita tengok tajuk-tajuk dia. Sebab buku, setengah-setengah buku yang tebal-tebal ni, tajuk chapter tu tidak berkait. Kecuali kalau macam buku-buku yang orang belajar di universiti tu, dia berkait-kait, dia bersama-sama, ataupun cerpen, dia bersambung-sambung. Tapi kalau buku-buku ilmu umum ni, dia selalunya setiap chapter tidak berkait. Jadi kita boleh select, kita tengok chapter mana yang kita minat, kita bacalah. Jadi walaupun kita beli buku tebal, tak semestinya kita terus baca habis dalam masa sebulan atau beberapa hari kecuali buku tu kita minat sangatlah. Kita membaca. Jadikan satu amalan membaca buku. Jadi otak ni exercise dia adalah membaca buku. Oksigen tadi bukan exercise. Oksigen tadi sebab kita exercise. Otak ni kena membaca untuk elakkan nyanyuk. Ketiga, dia perlukan pemakanan kesihatan. Makanan yang berkhasiat. You carilah vitamin makanan-makanan yang bagus untuk otak, macam buah kacang badam, bagus untuk otak kita makan kismis, bagus untuk otak, untuk ingatan. Kurma bagus untuk ingatan. Banyaklah makan-makan. Kalau kita ambil brokoli, bagus untuk ingatan. Tapi buah zaitun juga bagus untuk ingatan jadi saya terlupa sebab produk yang saya jual ni, dalam ni ada buah zaitun, ekstrak buah zaitun, hydroterosol, juga bagus untuk otak. Selain daripada kuatkan jantung, dia juga menguatkan ingatan otak. Dia kembalikan. Dia bukan bagi jadi lupa atau ingat kan. Tidak, dia lebih kepada dia alert. Jantung otak kita jadi alert. Alert ni contoh kita duduk, meja kita, pen kita bergolek, jatuh. Kita sempat sambut. Itu alert maksudnya. Kalau kata ada benda, kita tengah duduk-duduk ni, ada benda melayang ke arah kita, kita boleh elak. Itu alert. Orang campak pen kita dapat tangkap. Itu alert. Jadi otak kita akan alert dengan amalkan produk Haji Serra ni. Dalam ni ada satu bahan dipanggil hydroterosol, sangat bagus untuk otak. Dan dalam keadaan zaman COVID ni, hydroterosol ni juga dia protect kita macam satu shield. Jadi dia virus ni payah nak berjangkit dengan kita dengan amal. Kalau orang ada sesama tu memang sangat cepat baik. Tapi saya nak cerita tentang awet muda. Jadi awet muda yang pertama, kulit kena anjal. Dalam ni kita ada ceramosite, bagus untuk kulit. Ada sakura, bagus untuk kulit. Ada mixed berries, bagus untuk kulit. Ada curcumin, bagus untuk kulit. Dan dalam ni ada minyak zaitun, hydroterosol, juga untuk jantung dan untuk otak. Sebab awet muda ataupun umur lebih muda daripada usia sebenar, datangnya daripada otak yang bagus. Jadi kita amalkan ini, buah zaitun yang diekstrak, hydroterosol, bagus untuk jantung dan otak. Dan yang terakhir, juga dalam ni curcumin. Curcumin bagus untuk jantung. Dia kuatkan jantung dan dia cuci kolesterol daripada pembuluh darah, melancarkan darah. Perjalanan darah kita berjalan dengan lancar. Dan last sekali, tentang tenaga seksual. Jadi tenaga seksual ni hanya suami atau isteri je tahu pasangan dia seksual dia bagus atau tidak. Jadi tenaga seksual ni
kalau orang yang dah tua, dia umur dia 30 tapi dia tak mampu jalankan tenaga seksual secara baik, maka itu dipanggil awet tua lah, ataupun orang lebih tua daripada umur sebenar. Orang yang lebih muda daripada umur sebenar, dia walaupun umur 60 tahun, dia tenaga seksual dia macam orang umur 30 tahun. Itu dipanggil awet muda. Jadi dalam ni kita ada buah delima. Buah delima ni bagus untuk kulit, bagus untuk jantung, dan dia bagus untuk tenaga seksual. Jadi secara rumusannya balik pada asal, tenaga orang lebih muda daripada umur dia ni, dia disukat dengan 4 perkara ni. Kulit yang sihat, otak yang sihat, jantung yang sihat, dan tenaga seksual yang sihat. Jadi 4 perkara ni. Uban tidak termasuk dalam kategori tenaga orang muda ataupun orang tua. Dan ingat, badan kita ni saintis, kajian saintis, Allah Maha mengetahui badan kita boleh tahan berapa lama. Tapi secara sains, kajian dibuat, umur kita boleh bertahan sehingga 100, badan kita ni boleh bertahan hingga 138 tahun. Dan tua adalah satu penyakit yang boleh dirawat. Cara rawatan dia dengan amalan pemakanan, dengan minum air yang mencukupi, dan makan makanan yang berkhasiat. Dan Agicera adalah satu produk yang komplit, syumul, lengkap untuk orang yang nak kekal muda. Dia ada ceramide bagus, dia ada ceramosite untuk ceramide kulit, dia ada sakura untuk kulit, dia ada mixed berry untuk kulit, dia ada curcumin untuk kunyit, dan dia juga ada buah zaitun yang bagus untuk otak dan untuk jantung, dan juga dia bagus untuk protection, lindung kita daripada COVID. Dan dalam ni juga dia ada buah delima yang bagus untuk tenaga seksual. You kena amal lah. Cara dia serbuk powder, kita letak bawah lidah, kita kemam, dan kita telan pelan-pelan, kemam. Jadi itu yang saya nak share ini. Masa ngam-ngam 20 minit 30 minit, Jadi hari ni ramai yang join tak stay, Ni mungkin bila saya mula lambat sikit, nampak macam ramai wanita masuk keluar tadi, Jadi menarik, interesting. InsyaAllah sekarang dah hari yang ke-8, esok hari ke-9. Saya punya live masih lagi belum ada orang stay lama sampai habis. Tapi bila saya save dalam IGTV, ramai yang view, 27 orang, 50 orang. Tapi insyaAllah saya akan buat berterusan. Sebabnya Formula 2190 kita buat selama 21 hari secara paksa. Selepas 21 hari dia akan jadi tabiat. Maka lepas tu kita akan buat secara rela hati. Dan bila kita kekal buat selama 90 hari, dia akan jadi gaya hidup kita. Jadi ramai sifu-sifu social media menggalakkan kita buat live. So saya mengambil challenge tu untuk mulakan live pada tahun 2020. Tahun lepas saya ada buat tapi tak berterusan, Jadi tahun 2020 ni saya akan teruskan buat live. Dan insyaAllah saya akan buat lebih kerap, mungkin sehari 2 kali. Dan mungkin saya akan buat di waktu siang, waktu petang ke. Tapi buat masa ni saya buat 11 malam. Sebab nama pun sembang-sembang santai, Nanti insyaAllah dia akan jadi sembang hangit, sampai gajah boleh terbang, sampai ikan masin boleh berenang balik. Itu matlamat kita, Jadi itu saja daripada saya, Semoga anda mendapat manfaat sesuatu daripada saya share hari ini. Siapa yang rasa manfaat, komen di bawah nanti, like, share video saya ni. Semoga memberi manfaat kepada orang ramai. Dan InsyaAllah dah lewat malam 11.50. Pada yang baru nak mula kerja shift malam, selamat bertugas. Pada yang sudah nak masuk tidur, selamat beristirahat. Mana yang dah tidur lena, tak boleh nak kata apa, dah tidur kan. Jadi sebelum tidur, buatkan beberapa rutin amalan masing-masing. Yang beragama Islam, saya recommend baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Itu hadis, kalau tidur, sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk, kita akan dilindung daripada bahan api neraka esok,
Tapi Rasulullah dia baca 2 surah sebelum tidur. Dia baca surah Sejadah dan surah Al-Mulk. Surah Sejadah ni dia baca Alif Lam Tanzil tu 30 ayat juga. Surah Al-Mulk pun ada 30 ayat, dalam tak sampai 15 minit lah, ya. Jadi keamalan dan tidur, sebelum tidur ambil wuduk, ya. Bagus untuk kita supaya kita sentiasa dilindung oleh Allah walaupun kita dalam keadaan tidur, dan esok pagi kita dikejutkan oleh Allah pukul 5 pagi. Jadi kita berusaha, walaupun saya belum konsisten bangun setiap pagi 5 pagi, tapi memang matlamat saya nak setiap hari bangun 5 pagi sebab kita nakkan lebih tumpuan kita pada ibadah, ya. Jadi jumpa anda di lain masa. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam.